Bila kau tengok laptop korang ada webcam, someone boleh tengok dan boleh access walaupun korang dah turn off kau punya cam tu. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sudi menonton Saja Sembang. Dan di episod kali ini aku nak review tentang filem lama 2016. Apa yang berlaku sekarang pada musim virus ni, kita tahulah banyak kontroversi dengan scammer dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu filem yang maybe boleh dijadikan rujukan ataupun panduan korang supaya korang sentiasa alert dengan apa yang berlaku sekarang di sekitaran kita. Lebih-lebih dalam dunia teknologi yang kita tidak tahu kan. Walaupun kita melakukan satu benda yang harian, tetapi kita tak sangka benda tu boleh mengakibatkan kita punya segala maklumat ataupun privasi kita digodam ataupun dihack oleh someone yang kita tidak tahu. So filem yang aku maksudkan iaitu filem Snowden yang dikeluarkan pada tahun 15 September 2016, diarah oleh Oliver Stone dan mencapai keuntungan 37.3 juta USD waktu ketika tu. Dan filem ini dibuat atas buku yang diterbitkan oleh Oliver Stone sendiri berdasarkan buku The Snowden File, karya Luke Hardin. Filem ini sebenarnya berkait dengan tentang kisah benar iaitu Edward Snowden yang seorang profesional komputer Amerika waktu ketika tu yang telah membocorkan rahsia government iaitu NSA, National Security Agency. Dia bocorkan kepada pihak media The Guardian pada bulan Jun 2013. So kau bayangkan apa yang dia telah buat sehingga kan dia dicari-cari oleh CIA, FBI dan sebagainya di dunia. Kau bayangkan dalam filem Snowden ini dia mendedahkan bagaimana privasi kita semua ni diceroboh dan diintai tanpa pengetahuan kita sendiri. Contohnya macam media sosial, Google search dan lebih-lebih lagi kamera laptop. Pernah tak korang terfikir bila kau tengok laptop korang ada webcam, someone boleh tengok dan boleh access walaupun korang dah turn off kau punya cam tu. Sebab tu ada certain orang yang dia tahu pasal ni, diorang letak stiker ataupun letak just macam sticky note untuk tutup ruang situ. Bila-bila masa orang boleh hack sebenarnya. Ianya bermula apabila dia bercakap dengan seorang pegawai komputer di NSA tu yang hanya sebenarnya nak buka Facebook untuk mencari orang yang dia mahukan waktu ketika tu. Dan dari situlah dia lihat algoritma membawanya kepada talian dengan pengguna yang lain. Maksudnya daripada asalnya dia nak mencari seseorang tu, tapi pegawai komputer tersebut dia cakap dia boleh access siapa yang dia connect, siapa yang dia berhubung tanpa pengetahuan orang terbabit. So dari sinilah bermulanya lah prinsip dia untuk membocorkan rasa-rasa apa yang benda buruk yang government US telah buat. Dan waktu ketika tu merupakan Presiden Bush. Dia memang anggap Presiden Bush waktu tu memang teruk. Selepas itu Obama telah ambil alih dan disangka Obama ni lain sikit lah daripada Presiden Bush, tetapi rupanya lebih kurang sama aja. Dalam filem ini ditunjukkan bagaimana dia memang berani mati untuk menghebohkan, membocorkan rahsia ni untuk berlawan dengan White House waktu ketika tu lah. Fokus cerita filem Snowden ni sebenarnya dia merupakan seorang askar berdedikasi dalam training dia, tetapi dalam masa perjalanan tu dia accident kaki dia and then dia tidak boleh nak meneruskan dia punya latihan dia tukar dia punya profession kepada pakar komputer di CIA. So waktu ketika tu lah bila dia dah dapat tahu dah kerja lama dekat NSA dan CIA, banyak kerja-kerja kotor apa yang Amerika telah buat sebenarnya melalui sistem. Dia rasa macam tak ada privacy hidupan dia. Sebab itu dia mengambil langkah untuk berlawan dengan government dalam isu ni lah. Kalau kau tengok dalam filem ini, dia nunjukkan bagaimana dia memang tidak percaya langsung apa yang ada di sekitarnya. Lebih-lebih termasa dia cuba masukkan password and then sampai dia selubung dengan selimut dia. Begitu juga dengan penggunaan phone. Dia pastikan tak ada siaran someone boleh access melalui through phone bila dia melakukan sesuatu perbualan, conversation dan sebagainya. Sebab itu aku galakkan korang sentiasa berjaga-jaga dalam dunia kita harungi sekarang. Lebih-lebih lagi kalau kita dah duduk kat rumah sepanjang masa dan selalu menggunakan internet. So begitulah perkongsian aku. Diharap sedikit sebanyak memberi orang kata input dan knowledge kepada diri korang, bagi korang yang masih tak sedar lagi apa yang sedang berlaku di dalam dunia teknologi, lebih-lebih lagi dalam PKP. Kepada korang yang belum subscribe channel aku, please subscribe channel aku dan thumbs up dan share video aku ni, dan jumpa lagi di episod yang akan datang dalam konten yang menarik. Assalamualaikum.